Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam hujung minggu. Hari Sabtu hari ini bersiaran 20 Jun 2020. Apa khabar semua para rakan-rakan Facebook Cikgu MK. Okey, di kesempatan pagi ini saya nak buat sedikit perkongsian lah mengenai pelantar digital learning D5 yang mana pagi ini saya diminta oleh Ustazah Sazlina untuk mengadakan sesi live Facebook untuk perkongsian mengenai bagaimana untuk cikgu menyediakan bahan dalam pelantar workbench education. Okey, sebelum tu saya akan lihatkan respon dulu pada rakan-rakan Facebook yang request untuk membuat sesi live Facebook tentang pelantar ni. Dan kalau sekiranya cikgu ataupun rakan Facebook yang nampak post saya ni di timeline cikgu, cikgu boleh komen pada chat ni ataupun boleh share dan like juga. Dan juga boleh respon dalam ruangan chat tu nama cikgu dan juga sekolah. Okey, dan InsyaAllah lah pada perkongsian pagi ini sikit sebanyak dapat memberi input yang baru ataupun refresh mula tentang apa yang boleh kita explore melalui pelantar digital ini ataupun nama baru dia D5. Okey. Okey, terima kasih Ustaz Alik Iqbal. Okey, kalau sama-sama kita share dan juga share live ni di timeline masing-masing. Okey, pada pagi ni saya lah diminta untuk orang kata buat satu sesi perkongsian lah untuk pelantar pembelajaran D5. Okey, okey. Terima kasih Cikgu Nur Talib, SMK Balai Besar Dungun. Okey. Okey, begitu juga Ustaz Muallim Azhar pun ada sekali. Okey. Okey. Dan pada pagi ini kita bersiaran dalam keadaan suasana yang sejuk, damai di Bangi ni. Dan mungkin di kawasan cikgu-cikgu sekalian pun pada pagi ini alhamdulillah hujan rahmat membasahi di kawasan Bandar Seri Putra. Okey, saya dalam lagi 10.40 insyaAllah saya akan mulakan sesi. Dan okey, alhamdulillah. Okey, saya juga nanti jugalah yang request nak buat sharing ni Cikgu Syazlina. Okey, kalau ada boleh join sekali. Okey, alhamdulillah pada pelancaran nama baru D5, alhamdulillah rakan-rakan guru pun telah menerima baik inisiatif yang diberikan oleh kementerian untuk mewujudkan pelantar digital learning ni, ataupun kita boleh orang kata memberikan nama mudah D5. Dan banyak juga tools ataupun aplikasi yang cikgu boleh gunakan selain daripada aplikasi yang ada. Dan kalau cikgu yang dah explore pelantar D5, dalam pelantar tersebut kita ada platform Google, Microsoft, kemudian ada Apple Teacher, dan juga apps yang boleh cikgu gunakan. Okey, selamat datang, terima kasih. Kalau yang cikgu yang menonton boleh juga untuk like dan like juga dan juga boleh share. Okey. Okey.
Okey, terlebih dahulu cikgu saya akan kongsikan dulu share skrin saya. Okey, untuk mula langkah ni, cikgu boleh layari site D5, dan kemudian bila cikgu dah pergi pada paparan D5 ini, cikgu log masuk dan kemudian cikgu akseslah menggunakan email MOE cikgu, dan kemudian bila dah masuk pada akses ini, cikgu boleh pilih menu nombor 2 untuk guru. Okey, dan kemudian cikgu akan dibawa kepada paparan untuk akses akaun menggunakan akaun MOE. Okey, ni adalah orang kata paparan yang cikgu boleh akses, dan untuk makluman cikgu juga, bila cikgu dah mengakses maklumat-maklumat terkini yang cikgu boleh lihat, dia ada tickers yang muncul dekat bahagian menu guru ni, dan juga untuk makluman cikgu juga, kita pelantar ni pun telah dapat diakses oleh semua yang orang kata pelibah taruh untuk mengakses. Kita ada jemaah nazir, dan kita ada pegawai-pegawai di JPN, PP dan sebagainya. Okay, untuk mulakan aktiviti pada pagi ni, untuk perkongsian mengenai Workbench Education ni, saya akan terus pergi pada aplikasi yang mana kalau cikgu lihat di penjuru sebelah kanan ni, dia ada menu guru, kemudian aplikasi, dan boleh pergi pada menu Google. Okey, untuk menu yang disediakan untuk aplikasi Google ni, okey, kita ada 11 aplikasi yang cikgu boleh akses, dan tambahan pada yang lain, kita ada Google Education Portal, Google Interland, Google Salesforce, Google Studio, untuk JavaScript, untuk Grasshopper app, dan juga Google Experiment. Okey, untuk cikgu mulakan tentang menyediakan bahan ataupun ingin belajar ataupun ingin mengetahui apa lagi yang cikgu boleh explore tentang Workbench ni, terus pergi pada menu yang nombor 11, iaitu Workbench. Okey. Okey, untuk Workbench ni berbeza dengan Workbench kalau cikgu direct dekat link untuk Workbench ni. Melalui pelantar ni, kita akan paparan depan ni dia ada welcome ataupun welcome note daripada kementerian kita, dan juga dan ada informasi tentang pembelajaran STEM juga terkandung pada paparan utama Workbench. Okey, sedikit intro untuk Workbench ni. Kandungan yang telah disediakan oleh guru-guru dalam Workbench ni, cikgu boleh dapatkan maklumat, dan juga tajuk-tajuk yang ni pun banyak telah dihasilkan oleh guru-guru dalam pelantar Workbench ni, di mana kat sini selain daripada tajuk STEM, kat sini kalau cikgu lihat, Cikgu Fitri menyediakan nota ringkas tentang asas tajuk Al-Quran. Kat sini juga nak pembelajaran tentang Scratch pun ada, yang ni tajuk moral, dan bahan-bahan ni juga telah siap sedia untuk cikgu gunakan, dan pada masa yang sama cikgu juga boleh menyediakan bahan cikgu sendiri. Okey, sedikit tentang paparan Workbench ni. Kalau cikgu dah sign in menggunakan akaun MOE tadi, okey, dekat bahagian menu ni cikgu boleh lihat ini adalah menu untuk pembelajaran lesson. Yang mana lesson yang ada dalam Workbench ni orang kata 80% kandungan daripada perkongsian daripada guru dari luar negara, dan kemudian pada bahagian search all content ni, yang ini cikgu boleh
nak buat carian tentang tajuk-tajuk yang cikgu ingin mempelajari ataupun orang kata self learning, yang mana kat sini saya tunjukkan cikgu boleh typekan nak belajar tentang Google Classroom. So cikgu typekan Google Classroom. Okey. Dan untuk bahan-bahan yang Google Classroom ni, kalau cikgu lihat pada paparan ini, siap sedia tentang macam mana nak mula tentang Google Classroom, macam mana nak post an exam, tutorial dan sebagainya lah. Okey, dan pada tajuk-tajuk yang cikgu dapat lihat dalam workbench ni, selain yang ada ni, cikgu juga boleh membuat konten ataupun lesson cikgu sendiri. Yang mana kalau cikgu lihat pada paparan lesson menu ni, lesson, videos, channel, more ni, cikgu boleh pergi pada menu create. Okey, dan pada bahagian ini cikgu boleh create di bahagian new lesson, dan kemudian cikgu boleh membina bahan cikgu lah pada paparan ini. So kat sini cikgu boleh typekan nama lesson cikgu, kemudian kalau nak letakkan gambar image boleh upload kat sini, dan kemudian sedikit description tentang pembelajaran cikgu, dan kemudian apa produk yang ataupun aplikasi yang berkaitan yang cikgu boleh lakukan. Dan kemudian di bahagian step ni, yang ni adalah langkah-langkah panduan ataupun lesson cikgu. Kalau sekiranya cikgu lihat balik pada rancangan mengajar kita, kita ada set induksi, kita ada set pertengahan dan juga bahagian penutup. Sama juga dalam workbench ni, penyediaan lesson ni pun cikgu boleh ikuti flow yang ada dalam rancangan pengajaran. Okey, kemudian untuk detail, cikgu boleh spesifik untuk grade yang mana, dan juga maksimum grade, dan durasi pembelajaran cikgu boleh setkan berapa masa, setengah jam ataupun 2 jam dan sebagainya, mengikut aras cikgu sediakan bahan. Okey, kemudian pada bahagian ini juga saya ambilkan contoh lesson yang telah saya buat pada pagi ini, iaitu saya buat konten tentang cara get started with Google Classroom. Di mana saya maklumkan pada posting awal Facebook saya tadi, yang mana kat sini bila cikgu sediakan bahan, boleh juga masukkan bahan untuk bentuk video, dan kemudian bila cikgu ataupun pelajar ataupun cikgu yang mengikuti bahan-bahan yang cikgu sediakannya telah selesai menonton video tersebut, boleh klik pada bahagian mark complete ni, dan kemudian boleh pergi kepada langkah seterusnya lah sehingga tamat lesson cikgu. Okey. Dan kemudian bila dah selesai tugasan kat sini, cikgu juga boleh orang kata lihat langkah mana yang cikgu telah pun selesai. Dan yang ini bila cikgu dah membuat konten ni, kemudian cikgu juga boleh nak tambah baik ataupun nak masukkan soalan-soalan ataupun nak buat quiz, cikgu juga boleh masukkan dalam bahan ini. Dan selepas cikgu dah selesai membuat bahan tersebut ataupun lesson yang ada dalam workbench ni, langkah seterusnya ialah cikgu akan mempublishkan bahan cikgu. Di mana kat sini kalau sekiranya cikgu nak publishkan dalam komuniti cikgu, cikgu boleh pilih district, ataupun kalau cikgu nak publish secara private, cikgu juga boleh publish kepada kelas cikgu. Kelas yang saya masukkan ialah kelas yang cikgu dah create Google Classroom. Yang mana untuk Google Classroom ni, kita boleh import senarai ataupun kelas-kelas yang cikgu dah bina sebelum ini, dan cikgu boleh assignkan ataupun boleh import student-student cikgu yang menyertai Google Classroom untuk orang kata melihat lesson yang cikgu buat dalam workbench. Okey, pada bahagian ini, okey,
Saya ulang balik langkah yang ini. Pada bahagian publish to your class, Okey, kita menunggu loading time . Okey, pada bahagian ni kalau cikgu dah sediakan konten cikgu dah selesai, dan kalau cikgu lihat pada menu sebelah penjuru kanan ni, dia ada bahagian untuk cikgu masukkan ke dalam Google Classroom cikgu. Okey, mana cikgu boleh klik pada menu assign in Google Classroom, dan kemudian workbench dia akan keluar ataupun paparan skrin cikgu akan dia ada pop up satu tab untuk cikgu pilih kelas mana yang cikgu ingin kongsikan lesson plan cikgu ni, dan kemudian cikgu boleh pilih kelas. Okey, saya besarkan sikit skrin dia. Okey, dan cikgu boleh pilih kelas. Okey, so saya ambil kelas Google Classroom for me and you. Dan saya jadikan itu sebagai assignment. Okey, so due date kita buat dalam tempoh 2 minggu lagi. Okey, ataupun hujung bulan ni lah. Okey, dan kemudian topik, saya pilih topik fikir, dan kemudian saya assign. Okey. Bila dah selesai, saya pangkal dan juga bahan cikgu tu lah dikongsikan dalam kelas cikgu. Okey, kemudian kalau sekiranya cikgu kata bahan tadi cikgu nak publikkan sebagai publish status untuk public, bila cikgu hantar kepada workbench ni, mereka akan lihat dulu konten cikgu, dan selepas mereka melihat konten cikgu, status private ni dia akan pilih kepada make a public. Dan kemudian bila cikgu menghantar lesson plan yang ataupun lesson yang cikgu buat dalam workbench ni, sekiranya konten cikgu dalam mode in review, pada bahagian ini workbench akan menilai dulu konten-konten yang cikgu sediakan. Kemudian apabila dah macam diluluskan untuk masuk dalam workbench, dan bahan cikgu ni akan tukar kepada public. Alright. Okey, yang ini adalah sedikit pengenalan tentang workbench ataupun kata cara cikgu nak mengakses bahan-bahan yang ada dalam workbench. Dan saya harap cikgu yang berada di luar sana boleh melayari portal Delima, dan cikgu boleh pergi kepada menu aplikasi Google dan pilih menu nombor 11 Workbench, dan cikgu boleh mula eksplorasi tentang pembelajaran ataupun lesson melalui Workbench. Okay. Alright. Okay. Dan saya rasa itu saja dulu untuk perkongsian mengenai Workbench, dan saya harapkan perkongsian yang simple ni harap dapat memberi kata input yang baru tentang pembelajaran portal Delima, dan khususnya untuk
aplikasi Perantau Workbench untuk cikgu-cikgu eksplorasi. Alright. Okey. Diharapkan apa yang saya kongsikan pada pagi ini tentang Workbench dapat sedikit banyak memberi skop yang meluas tentang portal Delima, dan sekiranya cikgu telah pun mengakses ataupun cikgu lihat kandungan yang baik, positif dan sebagainya, cikgu boleh masukkan pada ruangan komen ataupun di komen Facebook untuk sama-sama kita kongsi. Okey, dengan itu sekian saja dulu Facebook Live Cikgu MK. Dia insyaAllah pada masa akan datang nanti kita sama-sama lagi lah kita akan berkongsi input-input lain mengenai portal digital learning. Itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua.